marilah kita mengambil pengajaran daripada firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada orang-orang Arab jahiliyah dan mereka yang baru Islam setelah menunaikan haji di Makkatul Mukarramah. Kerana kita baru saja menyaksikan hari raya bersempena dengan haji dan kurban, bersempena dengan umat Islam yang mampu baru saja menunaikan fardu haji. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Suratul Baqarah, yang bermaksud, maka apabila kamu telah selesai menunaikan amalan-amalan ibadat haji kamu, maka sebutlah Allah kerana ingat kepadanya sebagaimana kamu menyebut ibu bapa dan nenek moyang kamu, kerana ingat kepada mereka. Bukan sebut lebih daripada itu lagi. Maka di kalangan manusia ada orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami bahagian di dunia ini dan tiada bahagian untuknya di hari akhirat. Dan ada di kalangan manusia orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat juga baik, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Mereka itulah orang-orang yang diberi oleh Allah di atas ganjaran daripada apa yang mereka telah buat. Dan sesungguhnya Allah itu sangat segera hisapnya. Menunjukkan di sana terdapat dua kumpulan di kalangan manusia. Walaupun mereka mengerjakan haji di Makkatul Mukarramah, ketika menunaikan ibadat di tanah suci Makkah yang dimuliakan itu, namun manusia terbelah dua. Ada orang yang ingat pada dunia saja, lupakan hari akhirat. Dan ada orang yang sedar bahawa kehidupan manusia bukan di dunia ini sahaja, bahkan di sana ada alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Keadaan ini boleh mempengaruhi pikiran mereka walaupun ketika mereka menunaikan haji, dan mempengaruhi pikiran mereka walaupun ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini berkait dengan mereka yang menunaikan ibadat haji, para ulama tafsir menyatakan al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Marilah kita menjadi manusia yang sedar dan faham bahawa kedudukan manusia di atas dunia ini
hanya sementara waktu sahaja. Selepas mati ada alam barzakh. Ada soalan dan perkiraan di dalam kubur. Kemudian dihidupkan semula. Dikenali dengan hari akhirat. Akan dikira dan dihisap amalan yang dibuat dalam masa hidup di atas dunia. Di sinilah manusia yang sedar dan insaf mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menolongnya dalam kehidupan dunia untuk menghadapi kehidupan hari akhirat yang kekal selama-lamanya. Perkara ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala yang menyoal manusia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu sahaja, padahal kamu tidak dipanggil balik kepada kami, yakni untuk disoal, untuk dikira amalan, ditimbang amalan, dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita membaca, mengaji dan mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang untuk menegakkan Islam, kita akan bertemu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang di musim haji untuk berkempen, mengajak pemimpin-pemimpin Arab supaya masuk Islam dan berjuang bersama dengannya untuk politik Islam, bagi mendirikan sebuah kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil pengajaran dan mengambil peluang daripada orang-orang Arab melalui pemimpin-pemimpin mereka yang berhimpun di Makkahul Mukarramah di musim haji untuk mengerjakan haji, menunjukkan bahawa ibadat haji diamalkan oleh orang-orang Arab sebelum lagi kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selepas Mekah dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan syirik, menyembah berhala, meminum arak dan berbagai-bagai maksiat mereka buat, tetapi mereka tidak meninggalkan ibadat haji. Mereka berhimpun di Makkah untuk menunaikan haji tiap-tiap tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang selama 13 tahun di Makkahul Mukarramah menghadapi keadaan apabila pemimpin-pemimpin Mekah tidak bersedia untuk menyerahkan negeri Mekah menjadi tapak kepada kerajaan Islam. Walaupun mereka sanggup untuk melantik Rasulullah SAW menjadi raja di Mekah, menjadi pemimpin di Mekah, dan hendak diberi kepadanya harta kekayaan, tetapi tidak mengizinkan kerajaan Islam didirikan. Semua tawaran itu ditolak oleh Rasulullah SAW kerana perjuangan Islam di atas dunia ini untuk menuju ke alam akhirat mewajibkan kita beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang menterbi urusan dunia, halal dan haram.
boleh dan tidak boleh, adil dan zalim. Bagi membolehkan Islam yang mentarbiyah dunia dilaksana dan diamalkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkempen menemui pemimpin-pemimpin Arab yang menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah, mengajak mereka masuk Islam, berjuang Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyerahkan tanah air mereka menjadi tapak untuk didirikan kerajaan Islam yang beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila menemui pemimpin Bani Amir, mereka meminta syarat, sekiranya Islam menang, mereka dilantik menjadi ketua. Mereka diberi hak harta kekayaan. Nabi SAW tidak bersedia untuk menerima mereka, kerana mereka tidak ikhlas bersama dengan Islam dan tidak sedia untuk berjuang. Apabila bertemu dengan pemimpin Bani Syaiban, mereka mengaku Islam adalah agama yang baik, yang benar, tetapi mereka takut. Takut untuk berjuang bagi menegakkan Islam, berdepan dengan kuasa-kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Islam tidak boleh tegak dengan orang takut. Akhirnya Nabi SAW bertemu dengan pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, di mana mereka telah mendengar berita kedatangan Nabi akhir zaman daripada ulama-ulama ahli kitab. Apabila pemimpin Aus dan Khazraj ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka masuk Islam, memberi janji kepada mereka Islam akan menang, dengan syarat hendaklah berjuang menghadapi musuh yang datang dari seluruh dunia. Allah menjanjikan kemenangan dunia dan akhirat. Mereka beriman dan percaya kepada Islam. Mereka beriman kepada janji Allah, janji kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka bertemu di Mina untuk menerima bai'ah, menerima perjanjian setia untuk bersama dengan Islam. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengajak mereka berjanji dengan sabdanya, bai'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati bin nashati wal kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal yusr wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah ولا تأخذكم في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني وتمنعوني منه إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أهليكم وأموالكم فلكم الجنة. Aku minta kamu berjanji kepada aku. Yang pertama, mentaati perintah aku. Apa saja aku perintah kamu taat, sama ada di masa rajin ataupun malas. Yang kedua, berjanji untuk menyumbangkan harta di masa senang dan susah. Yang ketiga, berjanji menyuruh pada yang baik dan mencegah kemungkaran.
Yang keempat, berjanji untuk bangun bersama dengan aku. Menyatakan yang benar, tidak peduli celaan orang yang mencela. Dan yang kelima, berjanji untuk menolong dan memberi pertolongan bila aku pergi ke negeri kamu, sebagaimana kamu mempertahankan harta dan keluarga kamu bila diserang oleh musuh. Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Mereka bangun seorang demi seorang, berjanji dengan Rasulullah SAW. Bukan saja menjadi orang Islam, mereka berjanji untuk berjuang Islam, menghabiskan harta, menyerahkan diri, dan menyerahkan tanah air mereka untuk menjadi tempat bagi didirikan kerajaan Islam. Maka berlakulah hijrah, perpindahan Rasulullah SAW dan sahabatnya yang telah beriman di Mekah, yang telah diuji selama 13 tahun, dizalimi dan diunyanya. Ada yang dibunuh, yang diseksa, yang dikurung, yang disekak perniagaannya, dan berbagai-bagai kesusahan. Mereka diminta berhijrah. Maka berlakulah kelahiran golongan muhajirin. Mereka yang berhijrah, berpindah, meninggalkan keluarga, anak isteri, meninggalkan harta, meninggalkan tanah air dan kampung halaman yang dikasihi untuk pergi ke Madinah dan bergabung dengan golongan Ansar, iaitulah orang-orang Madinah yang masuk Islam. Maka lahirlah dua golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, yang berhijrah, meninggalkan kampung halaman, harta dan keluarga, yang berjihad perjalanan Allah, dan orang-orang yang memberi perlindungan dan pertolongan kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah. Mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Maka bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia daripada Allah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan Allah Ta'ala beri rezeki kepada mereka. Kerana mereka beriman bukan sahaja dengan Islam, dengan ajaran Islam, dengan Allah dan Rasul. Mereka percaya kepada janji dunia dan janji di hari akhirat. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita, sekiranya kita mahu menjadi orang-orang beriman yang sebenar, kita mestilah beramal dengan amalan mereka, berjuang dengan perjuangan mereka. Maka kita bersama dengan mereka di hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur? Kamu boleh tidak percaya kepada Allah, padahal kamu dahulunya mati tidak ada langsung. Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian Allah mematikan kamu. Kemudian Allah menghidupkan kamu semula. Dan kamu dipanggil balik kepada Allah untuk dibicarakan apa yang kamu percaya dan kamu amal dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.